Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد الحمد لله Tuhan yang kepada rahmat Allah, sama-sama kita rafahkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada izin dari karunia-Nya sekali lagi mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini, sama-sama direzekikan kita salat subuh berjemaah. Seterusnya sama-sama dikumpulkan kita di majlis ilmu kita, direzekikan juga untuk kita sambung kembali kuliah kita, kajian kita, kajian hadis daripada kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hari ini insya-Allah kita sambung lagi hadis kita daripada bab babul amri bil muhafazati ala sunnati wa adabiha, iaitulah bab apa ni, al-amr, arahan untuk kita menjaga sunnah dan juga adab-adab. Sekarang kita menceritakan hadis yang ke 168, insya-Allah. Ini kita masuk hadis yang seterusnya, hadis 167. Jadi kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, an Abi Sa'id Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khadfi wa qala innahu la yaqtulu as-sayda wa la yanqa'u al-adu wa la yanqa'u al-'adwa wa innahu yaqta'u al-'ayna wa yukthiru as-sin wa innahu yaqta'u al-'ayna wa yuksiru as-sinna. Muttafaqun 'alaih. Wa fi riwayatin anna qariban li ibn Mughaffal khadafa fanahahu wa qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil khadfi wa qala innaha la tasidu sayda thumma 'ada فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم عدت تحدث لا أكلمك أبدا. Daripada Abu Sa'id Abdullah ibn Mughaffal radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan khazf, iaitu melontarkan anak batu dengan jari telunjuk dan ibu jari. Baginda bersabda, sesungguhnya khazaf itu tidak dapat membunuh binatang buruan dan tidak dapat pula mencederakan musuh, dan bahwasanya khazaf itu dapat membutakan mata dan dapat mematahkan diri. Dalam riwayat yang lain, bahwasanya ada seorang kaum kerabat Abdullah ibn Mughaffal melakukan khazaf, lalu dilarangnya sambil
sambil katanya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan khazaf dan dia bersabda, sesungguhnya khazaf tidak dapat membunuh binatang buruan. Kemudian kerabatnya itu melakukannya lagi, lalu Ibnu Mughaffal berkata, aku telah beritahu kamu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berkhazaf, akan tetapi engkau masih mengulanginya ataupun engkau masih melakukan perbuatanmu. Aku tidak akan bercakap dengan engkau selama-lamanya. Tuan hadis ini hadis Abdullah bin Mughaffal. Dia kata Nabi larang daripada kita melakukan khazaf. Khazaf ni apa dia? Kalau kita terjemah tuan-tuan, kita cari, mungkin kadang kita akan jumpa kata lastik. Jadi kalau Rasul larang plastik, aku kecil-kecil main lastik sakan, kan? Kalau larang umpamanya tak sunnah. Hadis ni hadis adab sunnah tak. Khazaf di sini melempar anak batu. Lempar anak batu ni macam mana dia kata? Ramal hasa bis sababati wal ibham. Kita melempar anak batu dengan sababah. Sababah ni jari telunjuk, ibham jari ibu jari. Mana kita letak, atas ni kita balik macam tu. Macam kita jentik lah. Tak tahulah macam mana kita main yang plastik tu. Pasal apa Nabi tak bagi? Nabi kita innahu la yaqtulu sayda, kerana sesungguhnya khazaf ni tak boleh bunuh binatang buruan pun. Kalau sekat batu letak atas kuku, baling dengan kuku tuan-tuan, kan? Benda apa boleh mati? Tak boleh mati. Nabi kata la taqtulu sayda wala yanka'u aduwa, dan tak dapat membunuh binatang buruan, tidak dapat mencederakan musuh. Tak dapat mencederakan musuh, tapi dia dapat mencederakan mata, bengkak mata, dan juga dapat mematahkan gigi. Nabi tak bagi. Ini sunnah yang berbentuk larangan. Sunnah yang berbentuk larangan. Sunnah Nabi yang berbentuk larangan. Jadi sunnah Nabi bukan pada buatnya, sunnah Nabi pada tinggalkan dia. Kan? Okey. Riwayat yang kedua ni yang kita nak faham apa kaitan dengan suruhan ataupun arahan kita menjaga sunnah Nabi. Dan kita tengok ketegasan sahabat dalam deal dengan urusan ni. Kita tengok. Nabi kata wa fi riwayatin anna qariban ibn Mughaffal. Ibn Mughaffal ada seorang kerabat dia, saudara dia, khadaf fanahahu, dia main anak batu, lontar anak batu tadi dengan jari tadi. Ya, fanahahu. Allah Muhammad melarang dia. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil khadaf. Nabi dulu larang benda ni. Nabi larang benda ni. Wa qala innaha la tasilu sayda. Dia kata sebab kalau kamu sekat baling batu dengan ibu jari, kamu tak boleh bunuh pun, apatah lagi nak berperang. Jadi tuan-tuan, kita tengok apa sahabat bila dia kata ini Nabi tak bagi atau ini Nabi suruh, apa sahabat buat? Kalau kita memang Nabi tak buat, tapi tak apa, tu ayat orang kita. Tu ayat orang kita. Lihat, tengok sahabat, kita rasa sahabat. Dia kata apa? Summa 'ada, dan kau kerabat dan saudara dia tadi, dia ulang balik benda tu. Dia main balik. Uhadditsuka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anhu. Bukankah aku dah cakap tak kamu yang Nabi larang benda ni? Summa 'udta takhzif. Dan kamu buat lagi benda ni tadi. La ukallimuka abada. Aku tak akan cakap dengan kamu selama-lamanya. Tuan-tuan tengok tegas tak sahabat dalam sunnah? Tegas. Tegas sahabat dalam sunnah. Sahabat Nabi tuan-tuan, dalam sunnah Nabi, dalam apa yang Nabi suruh, dalam apa yang Nabi buat, tegas dia suruh kita buat. Dalam apa yang Nabi larang, tegas dia supaya kita jangan buat benda itu. Sampai dia kata, aku tak akan cakap dengan kamu selama-lamanya. Sedangkan benda tak cakap ni tuan-tuan, kita panggil boykot ataupun hujran. Dalam agama kita hujran, al-hijr, hujran ni kita boykot, kita tak menegur. Dalam Islam tak boleh. Saja-saja kita tak tegur saudara kita, tak boleh. Paling kuat pun dia pergi 3 hari je, betul tak? Tak boleh tuan-tuan. Tetapi sahabat dia buat benda ni atas dasar kawan tak nak ikut sunnah.
tak nak tinggal larangan Nabi. Tak nak tinggal larangan Nabi. Bila mari arahan daripada Nabi, dia pegang betul-betul. Tuan-tuan ingat tak kisah kita baca dulu tuan-tuan? Kita baca kisah Ka'ab bin Malik yang mana dia terlepas daripada perang Tabuk. Bab taubat tu. Sampai 50 hari lebih. Bila Nabi memikirkan, Nabi boykot sahabat-sahabat yang tak ikut perang Tabuk ni, sahabat tu boykot. Yang mana Ka'ab bin Malik kata, demi Allah, aku tengok Nabi SAW, mata aku macam hati ke dalam semayang. Dia tak peduli ke aku. Aku bagi salam ke Rasulullah. Demi Allah, aku nampak mulut Nabi tak jawab. Dia kata. Sebab apa? Nabi tunggu keputusan Allah. Apa hukuman kat Tarimah? Lepas tu saudara dia yang boleh rapat dengan dia, Abu Qatadah datang. Panjat-panjat benteng kat kebun, tengok. Oh, Ka'ab bin Malik. Tengok, terus nak lari. Tak ada nak tegur dah. Sebab apa? Sebab Nabi suruh buat. Arahan daripada Nabi. Dia buat betul-betul. Walaupun pada asalnya perintah tak cakap dengan orang ni tak boleh. Tak boleh kita buat. Hujran, kita boykot, kita menyingkirkan, tak boleh dalam Islam. Tapi atas dasar ni, maka sahabat dia buat. Aku tak akan cakap dengan kamu. Kenapa tuan-tuan? Ada sebabnya. Ada sebabnya. Sebab apa? Sebab dia kata sebab takdi. Sebab untuk kita memberi dia adab dengan sunnah Nabi SAW, mengajar dia. Bila benda sunnah Nabi, jangan main-main. Jangan main-main. Sekadar ulang benda yang khilaf yang Nabi Nabi suruh pun sahabat ada pandang dia besar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Begitu juga nak buat ke, nak kata itu sunnah ataupun nak kata bukan sunnah, satu daripada Nabi SAW, sahabat begitu tegas. Satu cerita tuan-tuan, macam mana sahabat bila sesuatu urusan agama dia tegas dalam nak menerimanya, nak mengatakan dia sunnah, nak mengatakan dia sunnah, dia nak pastikan arahan itu betul-betul daripada Nabi. Dia memang bertegas, bergerak dalam hal ini. Contohnya cerita Umar dengan Abu Musa al-Ash'ari tuan. Satu hari Abu Musa dia pergi rumah Umar al-Khattab radhiyallahu anhu, dia nak minta izin masuk. Dia ketuk pintu, dia bagi salam 3 kali. Lepas tu Umar tak buka pintu. Dia balik. Lepas tu Umar keluar, dia kata, tak tadi aku mendengar suara Abu Qais, Abdullah ibn Qais, dia kata. Abdullah ibn Qais ni Abu Musa al-Ash'ari. Dia kata, aku dengar dia minta izin untuk masuk. Maka Umar kata, bagilah dia masuk. Mana dia diam? Dia kat mana? Dia bercakap, dia pergi dah. Sebab kamu tak buka pintu, dia balik. Jadi bila Abu Musa datang jumpa lagi sekali, Umar tanya, Abu Musa, kenapa kamu balik tadi? Abu Musa kata, aku minta izin pada kamu 3 kali. Aku minta izin pada kamu 3 kali, tapi kamu tak buka. Dan Rasulullah bersabda, dia kata, idza sta'dzana ahadukum 3 falam yu'zan lahu falyansarif. Dia kata, pasal aku ingat hadis Nabi kata, kalau kita minta izin nak masuk dalam rumah orang 3 kali, tapi tak ada siapa izinkan kita, maka kamu balik, kata Nabi. Kamu balik. Hukum ni kita bisa dengar kan? Tapi cerita hadis ni yang panjang, yang lengkap sikit, kita jangan dengar. Kita selalu dengar orang cakap, kalau minta izin 3 kali, orang tak pergi balik. Cerita ni, hadis ni antara riwayat dalam Bukhari dan dalam Muslim. Dia kata apa? Apabila kamu minta izin 3 kali orang tak bagi masuk, maka balik. Maka Umar kata, sungguh kamu harus mendatangkan saksi. Ini sunnah ya. Dia kata sunnah. Nabi kata, mana saksi kamu nak mendakwa ini sunnah? Mana saksi kamu? Kata Umar radhiyallahu anhu, nak kata ini sunnah. Dia kata, datangkan saksi nak membenarkan ini hadis, buat saksi mari depan aku. Kalau tak ada, aku akan pukul kamu, kata Umar. Kalau tak ada saksi, aku akan pukul kamu, Umar kata. Maka Musa al-Ash'ari, dia pergi menemui golongan Ansar. Dia menceritakan kepada mereka bahawa Khalifah Umar nakkan ada saksi apa dakwaan dia yang dia dengar daripada Nabi. Dia mengatakan sunnah Nabi
Bagi salam 3 kali, orang tak jawab, balik. Maka adalah saksi. Abu Musa bertemu dengan seorang pemuda, sahabat yang muda, sahabat Nabi juga, yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri. Dan Abu Sa'id Al-Khudri menjadi saksi bahawa ya, itu memang Nabi cakap. Aku tahu benda ni. Daripada Nabi ni aku tahu benda ni. Maka Umar kata, mungkin aku terlupa hadis ni kerana kesibukanku dengan urusan lain, dengan urusan dagang di pasar-pasar dan sebagainya. Umar kata mungkin aku terlupa. Hadis ni adalah Al-Bukhari, Al-Muslim dan sebagainya. Nak tengok tuan-tuan, bila mengatakan satu itu sunnah, satu itu benda yang Nabi suruh, sahabat tegas tuan-tuan. Nak menunjukkan atas sunnah, sahabat betul-betul tegas. Buat satu yang tak serupa dengan Nabi, dia marah. Mendakwa satu yang tak serupa dengan Nabi, yang dia tak tahu Nabi pernah buat, dia marah. Dia marah. Dia hendak kita buat sunnah Nabi yang betul-betul. Ini sahabat. Zaman hari ni tuan-tuan, bila kita katakan ini sunnah, orang kata memang hal ni. Tapi ada fulan cakap macam ni, fulan cakap macam ni, fulan tu pula cakap macam tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau yang kita cakap macam A, macam B, macam C, memang ada riwayat dia menunjukkan kepelbagaian, ada pilihan. Nabi bawa hadis yang berbeza, sahabat-sahabat bawa hadis yang berbeza-beza. Kadang-kadang Nabi buat macam tu, kadang-kadang Nabi buat macam ni, maka itu tak apa. Kadang-kadang benda yang tak ada, dia kata fulan buat macam ni, fulan buat macam ni, fulan buat macam ni. Tuan-tuan, yang fulan kata tak tentu betul. Tapi yang sunnah yang Nabi kata memang confirm betul. Ya, confirm betul. Waktu sahabat dia nak jaga ketulinan agama. Kerana tuan-tuan, orang Islam mau tak mau dia kena ada bayangan bahawa agama kita ni dah terpattern. Dah ada dia punya cara, dah ada dia punya gambaran dia. Maka setiap orang Islam hanya ambil pattern yang dah ada tadi. Ikut agama ni pada ikutan dan juga pada ketaatan kita. Ikut taat yang dah ada. Bukan cipta buat, oh ni okey dah. Dia okey tak okey pada yang dah ada tersebut, pada sunnah yang dah ada. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita tengok ni, kita rasa sahabat Umar, dia kata ke Abu Musa, kalau kamu tak boleh bawa ini sunnah Nabi, tak boleh bawa bukti bahawa ini yang Nabi cakap, aku akan pukul kamu. Kita semandang ketawa, oh yang ni sunnah, kena buat, yang ni sunnah kena buat. Tuan-tuan, sunnah tak sunnah, kalau zaman Umar dia kata ambil ke mana? Kan? Hak ni Nabi suruh, hak ni Nabi larang, ambil ke mana? Tentang perbuatan sahabat nak menunjukkan bahawa sahabat Nabi dia tegar atas sunnah Nabi, dia kuat atas sunnah Nabi. Dia larang kita berkhilaf dengan apa yang Nabi bawa. Dia nak suruh kita berada atas jalan betul-betul yang Nabi lalui. Jadi tuan-tuan, ini antara hadis yang dicontohkan. Bukan dia nak cerita tadi, perkara pertama yang dia cerita tadi, Nabi larang khazaf tadi, satu. Yang keduanya, perkara ni yang hadis riwayat kedua yang Abdullah bin Mughaffal, dia nak cerita yang sampai dia tak nak cakap dengan saudara dia. Sebab apa? Sebab tak ikut sunnah. Sebab khilaf sunnah Nabi. Yang ni dia nak tekankan. Ini cerita yang berkaitan dengan bab kita. Cerita berkaitan apa? Tegas atas sunnah. Ini yang bab kita ni. Bab pertama tu khazaf tu memang dia larang. Dan yang kedua tu yang dia nak tekan. Iaitu bila dia ulang, maka dia diboikot. Sebab dia melarang sunnah yang Nabi kata A, dia buat B. Nabi kata A, dia buat B. Jadi antara pengajaran lain tuan-tuan, kita main baling batu jentik-jentik dengan kerikil, batu kerikil, batu-batu kecil ni, kita main ngajari, kita planting ke sana ke sini, dia tak ada manfaat lah. Bahkan dia lebih kepada mudarat. Kalau kena mata sakit, kena gigi patah kata Nabi. Jadi benda yang tak manfaat Nabi tak bagi. Lara, urusan yang kita panggil lara. Apatah lagi dalam masa kita beribadah. Nabi SAW dia pernah tegur sahabat yang bermain dengan batu ketika khutbah, tidak? Nabi kata man massal hasa faqad lara. Siapa yang bermain dengan batu-batu kerikil dia dah lara dalam khutbah. Macam tu je.
Pegang batu je, mata tengok khatib tapi tangan dia pegang batu. Nabi kata man masal hasa faqad laqa. Siapa main batu kerikil tu, dia dah nak berlaku laqa. Jadi dalam khutbah dia sensitif sikit. Nabi nak suruh kita betul-betul dengar khutbah, dia suruh betul-betul kita tumpuh perhatian. Jadi kalau di luar daripada ibadah pun dilarang, apatah lagi dalam ibadah, benda-benda jadi fi'il. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah, itu ketegasan sahabat dalam apa? Dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada sunnah yang berbentuk suruhan ataupun sunnah yang berbentuk larangan. Tuan, hadis yang terakhir dari bab ni, hadis 170 dari kitab ni. Jadi kata Imam Nawawi lagi, dia kata وعن عابس بن الربيعة قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر يعني الأسود فيقول إني أعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك متفق عليه. Jadi kata Abis bin Rabi'ah, dia mengatakan, dia kata sesungguhnya aku pernah melihat Umar Al-Khattab mencium Al-Hajar. Hajar ni maknanya Hajarul Aswad. Hajarul Aswad. Wa yaqulu inni a'lamu annaka hajarun. Dan dia berkata, aku tahu sangat kamu ni hanya seketul batu. Ma tanfa' wa la tadur. Kamu tak mendatangkan manfaat, kamu juga tak mendatangkan mudarat. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu, kalaulah tak sebab aku tengok Nabi cium kamu, ma qabbaltu, aku tak akan cium kamu wahai batu. Kata Umar. Al-Hajar ni siapa? Apa Al-Hajar ni? Al-Hajarul Aswad. Batu hitam yang kita panggil Hajarul Aswad, yang duduk di penjuru, salah satu penjuru Kaabah. Salah satu rukun Kaabah, penjuru Kaabah. Dia ada 4 rukun kan, kita belajar, kita pergi haji, kita belajar usaha haji umrah semua. Dia ada rukun Hajarul Aswad, ada rukun Syami, rukun Iraqi, rukun Yamani. Salah satu dia rukun Hajarul Aswad yang kita mula bertawaf. Tentang rukun Hajarul Aswad tu dipanggil rukun Hajarul Aswad sebab dia ada Hajarul Aswad. Hajarul Aswad ni apa dia? Satu batu yang asal daripada syurga. Kata Nabi dalam satu hadis, dia kata innal hajara wal maqama yaqutani min yaqutil jannah. Sungguhnya Hajarul Aswad dan juga maqam Ibrahim itu, dia kata dua batu permata daripada permata syurga. Nabi menceritakan tentang Hajarul Aswad. Nabi kata innahu, dia kata kana abyad min al-laban. Hajarul Aswad dulu dia putih lagi daripada susu. Yusawwiduhu khataya bani Adam. Tapi yang menghitamkan dia ialah dosa-dosa anak keturunan Adam. Tuan-tuan, Hajarul Aswad ni tuan-tuan, sunnah untuk kita gosok dia, istilah, dan juga sunnah untuk kita cium dia. Bila-bila pun bolehlah. Tapi dalam tawaf kita pun ada masa kita disunatkan, iaitu setelah kita habis tawaf, bukan masa kita tengah tawaf. Masa tengah tawaf sekarang ni jangan dia cium tuan-tuan, sebab dia diletak atap. Dia letak apa? Atap. Minyak atap tak boleh tuan-tuan, kan kena dam orang. Kalau tawaf sunat tu tak apa. Tawaf sunat tak apa. Tuan-tuan, kalau ada masa tawaf, tuan-tuan, Nabi bila dia tawaf, tuan-tuan, selesai je dia tawaf, dia akan pergi solat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Setelah tu dia minum air Zam-Zam. Setelah tu dia pergi cium Hajarul Aswad. Kalau tak boleh buat tak apa, buat sunatnya. Masa lain pun sunat, ada kucuk Hajarul Aswad sunat. Tak boleh kucuk, kita istilah dia, kita gosok je dia. Kita gosok dia. Tuan-tuan, sebab apa kita cium dia? Sebab apa kita istilah dia? Nabi SAW
dia ajar sahabat kalau tak boleh cium, istilah gosok. Kalau tak boleh gosok dia, sentuh dengan apa yang ada kat kita. Kalau kita ada tongkat, sentuh dengan tongkat. Payung boleh kata Ustaz, payung. Kalau payung dia dekat, payung pun tak apa. Jadi kita sentuh dengan benda yang dekat tangan kita. Kalau tak boleh sentuh, kita hanya kat tangan dia nak. Kat tangan. Khilaf pada cium tangan tu lah. Ada orang dia duduk jauh, dia angkat, dia cium tangan. Tapi kalau ikut sunnah yang asal, kita cium bila kita sentuh dia, baru kita cium. Kita tak boleh cium, kita sentuh dengan tangan. Tangan tu kita cium bila kita sentuh dia. Kalau kita duduk jauh, kita tak sentuh dia, kita tak payah cium sebenarnya. Tapi orang kita cium. Kita cium pun apa masalah? Soalan. Cium pun apa masalah? Tapi kalau ikut sunnah Nabi tadi, sahabat dia tegah dah. Masalah dia kalau Nabi kata tak cium, tak cium. Cium Hajarul Aswad ataupun cium tangan yang istilah Hajarul Aswad, yang kita sentuh Hajarul Aswad. Kita duduk jauh, bismillah, ya Allah Akbar. Pandangan yang paling kuat kata kita tak cium tangan tu. Tapi kalau orang tuan-tuan nak cium juga, tuan-tuan patut, di sisi saya dia sunnah, tak apalah. Di sisi saya dia sunnah. Ustaz yang ajar saya kata dia sunnah, maka tuan-tuan peganglah. Jadi ustaz yang ajar, dia kena teranglah dari mana sunnahnya benda tu yang dia ambil. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, bab cium ni ramai orang nak cium. Dan ramai orang tersalah faham tentang Hajarul Aswad daripada zaman Umar lagi. Sebab tu Umar kata, inni la'arif, aku tahu sangat. Dia kata, innaka hajarun, kamu ni hanya seketul batu. Kata Umar, dia kata, la tadur wa la tanfa', kamu tak bagi manfaat, kamu tak bagi satu mudarat. Dengar tuan-tuan, Umar ajar kita Hajarul Aswad tak bagi apa-apa pada kita. Yang bagi manfaat ke kita siapa? Allah, Tuhan batu tu, bukan batu tu. Tuan-tuan, saya sebelum kahwin dah bawa orang pergi umrah lah juga. Tuan-tuan ada lah bawa, berapa tahun ada bawa orang pergi umrah lah. Tuan-tuan, ada jemaah tuan-tuan yang daripada Madinah. Saya selalu turun di Madinah lah. Dari Madinah belum pergi Mekah ni, dia tak tanya cerita Ustaz umrah nanti macam mana. Dia tanya Hajarul Aswad. Taktik itu nak cium Hajarul Aswad tu, bukan nak pergi sempurnakan umrah tuan-tuan. Sepatutnya tuan-tuan, bila kita nak ready untuk umrah kita kena pastikan umrah kita adalah umrah yang terbaik. Bukan kita pergi Mekah tu nak cium Hajarul Aswad. Hajarul Aswad tu package, bukan package dia pun, tapi bonus siapa dapat. Dia nak kata, Ustaz, macam mana Hajarul Aswad kita nak cium, apa strategi dia? Apa strategi dia? Saya kata, Wallahu a'lam. Saya kata, saya kebetulan, saya ni ngajar kat sekolah. Saya kata, mengajar kat sekolah, bila cuti panjang baru saya boleh pergi. Kebetulan cuti panjang kita ni musim sejuk kat sana. Musim sejuk, tuan-tuan, satu dunia pergi. Jadi umrah terlalu ramai orang. Saya kata, saya 2-3 tahun kita tak cium langsung Hajarul Aswad ni. Cuba nak pergi cium, nak pelanting, sebab orang besar-besar nak cium dia. Tapi rasa apa kita tak cium? Tak ada apa. Sebab kita nak pergi buat umrah. Tuan-tuan, orang kita dia kata cium Hajarul Aswad ni satu, Allah hajab dan sebagainya, dia pegang macam tu. Kita nak bagi menerangkan umrah kita esok macam mana, apa yang kena buat, apa yang tak boleh buat. Dia dalam hati dia terbuku, macam mana nak dapat cium Hajarul Aswad. Belum lagi saya kata Hajarul Aswad tu. Sebab apa? Sebab orang ceritakan macam tu dan macam ni. Tapi Umar kata, kamu hanya seketul batu, kamu tak bagi manfaat, kamu tak datangkan mudarat pada siapa-siapa pun. Habis pasal apa cium? Umar kata, laula annani ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu, kalaulah aku tak tengok Nabi cium kamu, Umar kata, ma qabaltu, aku tak akan cium kamu. Nampak tuan-tuan? Dua perkara di sini. Yang pertama, jangan masukkan unsur kesyirikan dalam hati kita, apatah lagi dalam ibadah kita. Kita meletakkan sesuatu, kita menyandarkan harapan selain kepada Allah. Kita katakan dia bagi berkat kat kita, dia bagi manfaat dekat kita, dia halang satu mudarat untuk berlaku pada kita. Salah tuan-tuan, salah. Yang bagi manfaat tu apa? Allah.
Dia tahan mudarat siapa? Allah. Sebab tu Allah kata kat Nabi, ni kat Nabi ni Nabi. Allah kata apa? Qul la amliku li nafsi dharran wala naf'an illa ma syaa Allah. Katakanlah Muhammad, la amliku li nafsi, aku tak boleh bagi pada diriku dharran, satu mudarat, wala naf'an, aku tak boleh bagi pada diri aku manfaat, illa ma syaa Allah, apa yang Allah nak bagi. Tentang kalau Nabi pun tak boleh buat untuk dirinya, untuk orang lain boleh buat tak? Nabi boleh bagi apa? Boleh bagi tak manfaat ke orang lain? Tak boleh. Allah bagi manfaat ke orang lain. Nabi boleh bagi tak darurat kepada orang lain, mudarat kepada orang lain? Tak boleh. Allah yang mendatangkan mudarat kepada orang lain. Ya Allah bagi saja. Ustaz takkan Nabi. Nabi bukan Tuhan, tapi dia Nabi. Kita tak boleh mengatakan benda ini terjadi sebab Nabi suruh, sebab Nabi tentukan. Tak. Cuma Nabi boleh berdoa supaya Allah datangkan sesuatu pada kita. Nabi boleh berdoa supaya Allah bagi manfaat kepada dia dan kepada orang lain. Nabi boleh berdoa supaya Allah datangkan, Allah bagi balasan, Allah bagi keburukan kepada satu kaum ataupun kepada siapa-siapa. Nabi boleh minta daripada Allah. Yang baginya Allah. Ini akidah, ini syirik. Kalau kita langgar ini syirik. Kita mengatakan Nabi buat itu, Nabi buat ini. Kalau kita mengatakan yang bukan Nabi lagi tu, pasal Nabi pun tak boleh. Jadi Hajarul Aswad boleh tak? Tak boleh, kata Umar. Tak boleh, kata Umar. Yang boleh bagi Allah. Allah. Jadi dia kata, aku cium kamu bukan sebab aku rasa kalau aku cium aku dapat super power ke, aku dapat divine power ke, aku dapat jadi itu, aku dapat jadi itu. Aku cium kamu kerana Rasul cium kamu. Itu sunnah. Dia tak akan buat kalau Nabi tak buat. Dia buat kerana Nabi buat, Umar kata. Jadi tuan-tuan, kita kena buang pemikiran bahawa bila kita pergi sana ambil berkat tu, ambil berkat ni. Berkat ni tuan-tuan sebenarnya Allah yang bagi. Kalau Allah nak bagi berkat, kita kat masjid Tapah ni boleh bagi tak berkat? Boleh ke masjid berkat juga tuan-tuan. Tak semua orang yang pergi Mekah, tak semua orang yang cium Hajarul Aswad dia dapat keberkatan tu tuan-tuan. Tanah haram Mekah, Madinah tanah yang berkat. Tapi adakah keberkatan tu tuan-tuan? Adakah keberkatan itu dah confirm dapat pada siapa yang duduk kat situ? Tak tuan-tuan. Di Mekah dulu masa Nabi ada kat sana, masa Nabi dan Rasul, ada Abu Jahal. Tak? Ada Abu Lahab. Ada Umayyah bin Khalaf. Di Madinah masa Nabi ke Madinah ada Abdullah bin Sabah. Ketua orang munafik Abdullah bin Ubay. Kan, lepas tu Abdullah bin Sabah dan sebagainya zaman-zaman sahabat tersebut. Ada Musailamah Al-Kadzab, Nabi palsu. Menunjukkan tentang berkat ni bukan confirm pergi dapat berkat, bukan confirm sentuh dapat berkat, tapi Allah yang mencampurkan keberkatan tu dalam diri manusia. Umpama cawan lah tuan-tuan. Tuan-tuan tuang air, adakah semestinya cawan air itu masuk? Kalau dah penuh dia keluar balik. Tak? Dia boleh masuk tapi dia juga boleh keluar balik. Berkat akan jatuh pada hati yang layak menerima keberkatan tu tuan-tuan. Ini kena pegang tuan. Berkat akan masuk dalam hati yang layak menerima keberkatan tu. Tuan-tuan setuju tak? Kita pergi dengan kemaksiatan yang kita buat selama ni, kita pergi sebab orang pergi. Kita tak ada ilmu, kita tak ada persediaan, tak ada takwa, tak tahu cara dan sebagainya, agak dapat ada berkat. Tak dapat tuan-tuan. Orang pergi tuan-tuan duduk di hotel dekat Masjidil Haram, tuan-tuan lintas jalan raya je terus sampai masjid. Tapi dia tak pergi tuan-tuan bayar jemaah, tuan-tuan dia buat umrah, ada merokok di hotel. Dia dapat tak keberkatan kau? Saya pernah orang kata kata Ustaz duduk hotel mana? Saya duduk hotel sana. Alah Ustaz, apa jauh-jauh dia kata. Ustaz bawa jemaah duduk jauh-jauh, hak tua-tua macam mana? Saya kata Alhamdulillah. Kalau buat jemaah yang jauh ni, dia pergi maghrib, nak isyak dia tak balik. Puan-puan boleh lama dalam masjid. Tapi kalau dekat ni masalah, saya kata, salah apa pula Ustaz? Masalah maghrib dia balik, nak isyak dia duduk merokok dalam hotel. Diam memang.
Tuan-tuan, kalau kita hotel dekat tu sebab kita nak bagi senang, cepat akses ke masjid apa-apa, tak apa, tak ada masalah. Rezeki yang kita lebih, kita ambil yang lebih selesa, tak ada masalah, harus hukum dia. Tapi kalau dekat nak balik sarongkok, nak balik tidur walau kejap, tak payah tuan-tuan. Bukan kita peleceh dia dah lah, bukan siapa-siapa pun. Tapi kita kata Mekah tu berkat, bukan semua orang pergi dapat keberkatan tersebut. Betul tak? Berapa ramai saya jumpa tuan-tuan orang balik di Mekah dia cerita yang buruk dia pasal Mekah tuan-tuan. Ada. Aku balik kalau mendapat aku tanda orang dia kata. Tanda dia. Orang dia semua rindu-rindu bila aku tanda orang dia kata. Ada tuan-tuan. Bukan kita makna buruk pada dia. Itu kerja Allah. Ada tuan kita nak katakan bahawa keberkatan tu bukan satu tempat tu berkat confirm kita dapat. Hajarul Aswad tu benda mulia, sentuh dia jadi mulia ada kita. Tak tentu jadi mulia. Saya dah tuan-tuan sentuh dia bukan jadi mulia. Apa yang duit lagi? Kena tipu. Ada orang nak cium jangan cium, saya bawa. Tolong kita pun bagus mulia Allah ni. Dia tarik tangan kita sampai boleh cium orang. Cium, dia tolak orang, dia ketuk orang sampai kita boleh cium. Okey, dia tarik kita boleh, dia tak lepas tangan kita. Apa dia kata mai sini? 200 riyal. Itu dia berkat dia. Dapatlah berkat dia. Tuan-tuan, jangan kita pandang benda macam ni. Keberkatan, tuan-tuan pergi buat ibadah dengan betul. Ikut sunnah, ikut cara yang dah ditetapkan oleh syariat, insya-Allah kita dapat keberkatan. Dan serupa lah juga tuan-tuan benda lain. Makam Ibrahim, jalan dia usap dia. Kain Kaabah usap dia. Ada yang buka kopiah, buka serban, sapu abu-abu. Dia tak ada abu tuan-tuan, tak payah tuan-tuan sapu. Bekerja dia sapu berapa kali sehari. Tak payah kita sapu sebab Nabi berkat. Berkatnya Allah bagi tuan-tuan, bukan Kaabah yang bagi. Kita tak sembah Kaabah, kita sembah Allah. Kita doa pada Allah, bukan minta ke Kaabah. Kita doa minta dari Allah, bukan minta ke Hajarul Aswad. Jadi Umar kata la tadur la tanfa. Kamu tak mendatangkan mudarat, kamu tak memberi manfaat. Aku cium hanya sebab Rasul cium. Maka dia jadi ibadah kerana Rasul buat. Jelas tuan-tuan? Dia jadi ibadah kerana Rasulullah buat benda tu. Bukan kerana kita buat dia ada power lantak. Allah yang ada power semua ni. Mungkin ada habis ustaz. Orang kata di tempat apa ni? Di multazam makbul doa. Betul makbul doa sebab Nabi kata makbul doa. Kalau Nabi tak kata, kita tak kata. Itu cara kita berpegang dengan sunnah. Nabi kata di sini tempat makbul doa. Sebab apa kita kata? Sebab Nabi kata makbul doa. Sebab cerita makbul doa, cerita ada berkat, tak ada siapa boleh spot tu tempat ni berkat lah. Tempat ni makbul doa. Aku rasa feel semacam macam ni, mesti tempat makbul doa. Dah. Makbul doa, kata makbul tu benda yang gaib, yang mata kita tak nampak. Bila benda yang gaib, mata tak nampak, dia mesti datang melalui wahyu. Wahyu ceritakan Nabi Muhammad di sini tempat makbul doa, khabar kat umat kamu. Nabi khabar kat kita. Baru kita buat. Bukan kita naik tu tempat ni feel dia semacam ni, best berdoa ni. Ni mesti makbul doa. Tak? Ataupun kita dengar pengalaman kita berdoa, ya Allah, balik ni biarlah aku dapat rezeki beli kereta baru. Balik beli kereta baru sungguh. Kita bercakap tempat tu makbul doa. Betul ke aku boleh jadi sandaran? Tak, pengalaman kita tak boleh jadi sandaran. Sebab makbul doa, berkat ni semua benar gaib kena datang dengan wahyu. Itu konsep dalam agama kita. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah. Jadi banyaklah tuan-tuan yang boleh kita ambil daripada hadis Nabi ni tuan-tuan. Yang pertama kita kena buat apa yang Nabi buat, kita tinggal apa yang Nabi tinggal. Dan benda tu jadi ibadah sebab Nabi buat, bukan sebab kita suka-suka. Tuan-tuan dan dirahmati Allah. Di kawasan Kaabah tu seterusnya, di kawasan Baitullah tu, dalam tu ada beberapa ketul batu tuan-tuan. Ada Kaabah sendiri batu. Kaabah tu batu. Dia dibuat daripada batu-batu tuan-tuan. Tapi kiswah tu orang lingkun dengan kiswah. Ada juga Hajarul Aswad yang kita sebut tadi. Ada juga Makam Ibrahim. Dalam tiga-tiga benda ni tuan-tuan, hanya satu saja yang kita disuruh cium dan usap, iaitu Hajarul Aswad. Makam Ibrahim Allah sebut dalam Quran. Hajarul Aswad Allah tak sebut dalam Quran. Allah kata wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah Makam Ibrahim itu tempat kamu menghadap ketika kamu solat. Pada awal Nabi solat dia apa? Nabi solat di mana? Menghadap makam Ibrahim. Dan kita pun tuan-tuan sebenarnya kita solat di belakang makam
Ibrahim. Hari ni orang dah jauhkan sikit. Dulu makam Ibrahim betul-betul tepi Kaabah. Betul-betul tepi Kaabah. Tempat Nabi Ibrahim pijak. Makam Ibrahim jangan salah faham. Ada orang kata kubur Nabi Ibrahim. Makam ni dia perkataan qama, berdiri. Makam ni tempat berdiri, tempat dia pijak. Dia pijak untuk dia bina Kaabah dengan Ismail. Kaabah tu kan tinggi, dia tak sampai, dia pijak atas batu tu. Jadi Allah bagi kesan kakinya berlekuh benda tu. Hak tu yang duduk kurung dalam macam kubur kecil tu. Bukan ada orang kata makam Ibrahim ni kubur Nabi Ibrahim. Makam kubur tu lain. Ini makam dia berkata qama, makam tempat berdiri Nabi Ibrahim. Walaupun disebut dalam Quran, tak sunat kita sentuh dia. Sebab apa tak sunat? Sebab tak ada pun Nabi suruh, tak ada pun Allah suruh. Begitu juga dalam Kaabah. Kita tak sunat pun sentuh dia. Ada satu pandangan, ada satu hadis kata istilah rukun Yamani. Rukun Yamani je lah. Tak payah yang lain. Sebab dia tak jadi sunat selagi mana Nabi tak kata dia sunat. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah. Dan tuan-tuan, begitu juga dengan tempat-tempat yang lain. Dia akan jadi sunnah satu perbuatan jika Nabi mengatakan dia sunnah. Tapi dia tidak menjadi sunnah kalau Nabi tak kata dia sunnah. Adapun yang lain bila kita ke sana tuan-tuan, kita ikut saja. Ikut flow umrah yang Nabi ajar. Ikut flow haji yang Nabi ajar. InsyaAllah yang itu lebih baik daripada kita tambah umrah, tambah daripada kita. Asal kita pada penambahan, haji pun ada penambahan daripada asal kita. Tambah. Kita nak betul-betul. Kalau dalam bab yang bukan ibadah pun sahabat tegas, apatah lagi dalam bab yang merupakan ibadah khusus yang dah ada cara dia. Yang ni lagi sahabat tegas, lagi tak boleh dikurang, lagi tak boleh ditambah. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah, kita tengok ini antara contoh ketegasan sahabat dalam nak menjalankan sunnah dan juga dalam nak suruh orang tinggal benda yang tak sunnah. Benda yang tak sunnah. Maknanya sunnah ni pada buat daripada tinggal. Kalau sunnah dia buat, Nabi buat, sunnah kita buat. Sunnah dia tinggal, Nabi tinggal, maka sunnah kita pun tinggal benda tu. Jadi sahabat tegas. Jadi di sini kita nak ambil contoh daripada sahabat, dan cerita-cerita macam ni Imam Nawawi bawa untuk kuatkan pandangan pada nama bab dia, babul amr bil muhafazati ala sunnah. Bab arahan untuk kita menjaga betul-betul sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan, ini sekadar contoh 16 hadis dalam bab ni, sekadar contoh sunnah-sunnah Nabi dan ketegasan sahabat dan para ulama sunnah. Dan yang lain tu tuan-tuan, kita dengan diri kita tuan-tuan. Kita baca hadis, kita tahu hukum ni, kita kuatlah pegang dengan ajaran agama dan juga sunnah Nabi kita. Jadi sekadar tu tuan-tuan, hari ni kita habis bab menjaga sunnah dan insya-Allah kita masuk bab yang baru pada kuliah akan datang, bulan hafal bab fil wujubil i'tiyad li hukmillah wa ma yaqul man du'iya ila dhalik wa umira bi ma'rufin wa nuhiya 'an munkar. Insyaallah kita akan masuk bab ni bulan depan kuliah kita yang akan datang. Wallahu taala alam. Kita berhenti di sini. Moga-moga kita dapat manfaat, dapat kefahaman, dapat penambahan ilmu dan pengetahuan, dan moga-moga Allah kurniakan pahala kepada kita yang memberatkan mizan kebaikan kita di akhirat nanti. Jadi sekadar dari dulu untuk apa ni, mohon ampun, mohon maaf pada kekurangan, pada kesilapan yang baik dari Allah. Bila mahu diberikan diri saya sendiri. Sekian aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.